Uh, so ada diagram dalam 3 phases. Okay, dalam satu diagram tu ada 3 phases yang berbeza, solid, liquid dan juga solid, liquid, gas. Okay, so that's why namanya phase diagram. Okay, sebelum kita go through, actually yang ni content untuk lecture, tapi saya go through dulu sikit sebelum kita jawab soalan lah, supaya kita dapat idea untuk soalan tu, untuk jawab soalan tu. Okay, ni objektif untuk lecture ya. Define phase. Okay, apa tu phase, triple point and critical point. Saya tak sure lecture dah habis ke ni? 5.4. Lecture sampai mana? Belum. Belum lagi? Tak apalah. Okay, jadi belajar sini nanti sekali lagi dekat lecture. Okay, then identify triple point, critical point pada phase diagram. Okay, dalam phase diagram tu kita tengok yang mana namanya triple point dan juga critical point. Okay, dalam silibus kita, kita hanya belajar untuk phase diagram of water dan juga untuk CO2. So, kenapa pilih water? Sebab water ni dia ada sedikit perbezaan phase diagram dengan lain-lain apa tu, komponen lah, dan lain molekul. So yang CO2 ni salah satu contoh phase diagram yang sama dengan semua molekul. Yang water je yang berbeza sikit. Okay, then okay, ni compare then explain the anomalous behavior of water. So water ni ada perbezaan phase diagram, nanti kita explain. Okay, dan juga describe the phase change in phase diagram. Okay, pada different temperature, okay, temperature yang berbeza and constant pressure, okay, ataupun different pressure and constant temperature. Yang ini simple je sebenarnya kalau faham lah. Okay, so kita define dulu apa tu phase. Okay, from definition, so phase homogeneous part of a system, okay, separate by distant boundary. Separation yang betul-betul berbeza. So kita nampak ada 3 jenis, solid, liquid dan gas. So between each phase, kita akan ada a mixing of that phase. Contohnya daripada solid nak tukar jadi liquid, in between tu ada campuran antara solid dan juga liquid. So that's why sebelum chapter phase diagram ni kita belajar ketiga-tiga jenis phase tu, solid, gas, liquid dan juga solid. Dan kita ending dengan 5.4, kita gabungkan ke semua phases tu. Okay, contoh yang ni kita ada 1 glass of water. So yang ini kita panggil dia sebagai satu phase. Okay, one phase refer to fasa-fasa. Dia punya phase dia. Apa one phase tu? Just liquid. Liquid. So phase-nya liquid. Okay, komponen tu maksudnya apa jenis liquid tu? Liquid ni nama? H2O. H2O. So liquid ni nama H2O. So one component refer to component of H2O. Satu phase refer to liquid phase. Okay, then kita ada ini a mixing of water dan ada juga ice cube. So kalau macam ni berapa phase, berapa komponen? 2 phase to component. Okay, komponen tu ialah nama apa tu, solution tu, komponen. So komponen yang ice dengan air tu, ice cube dengan air tu, komponennya nama apa? Water kan? So kalau dia water, jadi berapa komponen? 1. Betul, 1. Okay, terima kasih Izzat. Izzat ni saya nak jumpa lah nanti.
Terima kasih Zak asyik jawab soalan saya kan. Okey, satu komponen. Komponen tu ialah water. Walaupun dia berbeza phase. So phase dalam ni ada berapa? Dua. 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 So solid dan juga liquid. Dua. Okay, so one component, two phases. Okay, yang ini alkohol yang senang meruap. Okay, so kita ada campuran antara ni liquid dia. Yang ni nampak kat atas tu dia dah jadi gas. So berapa komponen, berapa phase? Dua komponen. Dua components. Dua phase. Okay, kalau komponen, okay Aziz, kalau komponen, mesti komponen tu nama solution tu. Kalau solution tu sekarang ni ada dua solution yang berbeza ataupun satu je? Satu je. Kalau satu je, jadi satu komponen. Sebab dia alkohol yang sama, cuma dia berbeza dari segi phase. Satu liquid, satu lagi gas. Jadi kalau satu komponen, phase-nya? Dua. Dua. So one component, two phase. Okay, kalau yang ini kita tengok, okay, ethanol in water and tetrachloromethane. So ethanol alkohol, okay, ethanol boleh larut dalam air. Okay, kemudian ethanol dengan tetrachloromethane tak boleh larut dalam tetrachloromethane. So ini berdasarkan apa tu, jenis apa tu, intermolecular force. Okay, so kalau dia berlarut, dia akan jadi satu solution, satu phase. Okay, phase tu ialah liquid. Okay, kita tak nampak ada gas pun kan. Okay, tapi dalam ni ada berapa jenis solution tu? Dua. Betul, dua. Satu apa? Water. Water, satu lagi? Tetrachloromethane. Okey, satu etanol dengan water, satu lagi etanol dengan tetrachloromethane. So jadi ada two component, dua komponen yang berbeza, maksudnya dua solution yang berbeza. Phase dia ada satu sebab dia boleh dissolve. Kita tak nampak ada dua lapisan. Okey, kalau macam ni, ini macam satu solution ni macam minyak lah, minyak dengan air macam tu yang tak boleh larut. Okay, so kita nampak ada dua separate tu, ada dua layer. So yang ni refer kepada berapa komponen? Okay, katalah minyak dengan air. Satu. Dua. Anis, ingat Anis, komponen tu mesti dua solution yang nama dia berbeza. Kalau minyak dengan air ada berapa komponen? Okay, madam. Dua. Dua komponen, satu minyak, satu Dua. air kan? Okay, phase. Satu. Okay, kalau secara logiknya kita nampak dia satu sebab tak ada pun dia jadi gas. Tapi disebabkan dia tak larut, okay, dia akan jadi two phase. Okay, kalau dia larut macam tadi tu, alkohol tu dalam water dia larut, dia jadi satu phase. Kalau dia tak larut, dia akan jadi dua phase. Okay. So ini contoh gas ataupun campuran gas. Okay, so phase-nya satu, single phase. Phase tu ialah gas. Okay, kristal solid kan. Jadi phase-nya pun satu. Okay, then ada liquid yang totally miscible. Yang ni yang boleh larut. Jadi kalau boleh larut, dia akan jadi satu phase juga. So phase tu ialah liquid. Okay, dan kita ada metal. Okay, dia ada dua jenis. Kalau dia tak boleh bercampur, immiscible, dia akan jadi dua phase. Macam tadi tu minyak dengan air tadi tu. So kalau dua-dua metal tu boleh mix, okay, dia akan jadi single phase, one phase. P1, P2 tu maksudnya phase lah, P2 phase. Okay, so yang ni intro untuk phase diagram ni. So sebenarnya dalam phase diagram syllabus kita akan belajar single component system untuk phase diagram. Maksudnya satu komponen je, water je. Carbon dioxide je. Kita tak akan ada water dengan oil. Itu dah namanya apa tu, dua kan, two component. Yang kita belajar single component je.
Okay, kalau nanti belajar dekat apa tu, engineering, ambil course engineering, ada juga ni nanti akan belajar yang lebih daripada satu komponen lah. Okay, so apa tu phase diagram? So dia ialah satu macam graph. Okay, kita panggil diagram. Okay, pada phase diagram tu kita ada temperature. Okay, T ni ialah temperature, P ni ialah pressure. Okay, perbezaan temperature dengan pressure pada phase yang berbeza. So kita tahu kita ada 3 phase. So ketiga-tiga phase ni kita combine dan pada temperature dengan pressure yang berbeza. So pada phase diagram dia akan tunjukkan pada keadaan temperature dengan pressure mana satu komponen tu stable condition dia. So maksudnya pada 100 degree Celsius 1 atm water exist sebagai apa, solid ke liquid ke gas. Okay, so yang tu kita nampak, kita boleh tengok daripada phase diagram. Okay, so actually dia adalah graph, a plot of pressure versus temperature. Okay, menunjukkan ada several line. Okay, so yang ni phase diagram. So ini phase diagram untuk water. Okay, so take note untuk ni dia punya pressure, tadi kita tahu dia ialah pressure versus temperature. Okay, so kita ada 3 line macam ni. So 3 line ni akan membezakan 3 phase. So kita ada solid, liquid dan gas. So kita tahu daripada kiri, ni kiri ke kanan. Okay, from left to right, temperature increase. So bila temperature increase, phase of water, okay, fasa untuk water akan bertukar daripada solid kepada liquid dan kepada gas. Jadi dalam kita punya phase diagram, okay, ni wajib kita label. Dia sini ialah solid, sini ialah liquid dan sini ialah gas ataupun vapor. Daripada kiri ke kanan. Okay, jangan salah label ya. Okay, sebab secara logiknya pun boleh kita tengok daripada exist temperature. So temperature sini 0. Bila temperature increase, phase pun akan bertukar dari solid kepada liquid dan kepada gas. Okay, so that's why kita ada sini solid, liquid dan juga gas ataupun vapor. Okay, daripada phase diagram ni, dia label titik sini, point sini ialah sebagai sini. Ini ialah triple point. So apa maksud triple point? Siapa boleh agak ni? Ketiga-tiga state tu. Betul. Pada point ni, okay, ketiga-tiga phase ni akan exist pada equilibrium. So kita nampak sini dia boleh tukar jadi liquid dan juga solid dan juga gas. Okay, so tu maksud triple point. Dan pada hujung sini C kita panggil sebagai critical point. So kalau critical mesti yang paling hujung. So ini paling hujung, paling tinggi. So pada point ni, critical point, yang ini sebenarnya liquid boleh tukar jadi gas. Gas boleh tukar jadi liquid kalau pada sepanjang garis ni. Okay, so kita boleh tukar antara phase kedua-dua tu. Maksudnya pada 100 degree Celsius, 1 atm, liquid ni boleh tukar jadi gas. Dan juga sepanjang ni, less than 100 pun boleh. Tapi selepas titik ni, bermula dari titik ni dan ke atas, okay, tak boleh lagi gas bertukar kepada liquid. It remain sebagai gas. Okay, itu maksud critical point. Okay, nanti ada definitionnya saya bagi. So, okay, yang ni simple sebab dia untuk water. So water kita tahu daripada liquid kepada gas, dia boil at 100 degree kan. So ini point dia. So 100 degree 1 atm. So kita ni pada 1 atm lah keadaan pressure yang biasa-biasa. Dan juga kita tahu dia jadi beku pada 0 degree Celsius. So dia 0 degree Celsius, solid, liquid tukar jadi solid 1 atm. Okay, dan untuk lukis phase diagram of water perlu ada triple point ni supaya kita tahu nilai sini lah. So nilai ni saya pun tak hafal ni. So yang ni 0.006 STM, temperature 0.01 degree Celsius. Kalau dia minta kita lukis, dia akan bagilah
triple point, critical point, okay, dan juga several points supaya kita dapat membentuk phase diagram tu. Okay, dan tadi kita mention tentang anomalous behavior of water. So actually refer kepada line ni, line TB line. Line antara solid dengan liquid. So kita tengok line antara solid dengan liquid ni dia condong ke arah kiri. So nampak kan line ni dia tak tegak. So phase diagram memang tak akan ada line yang tegak. Dia tak akan macam ni. Dia sama ada condong ke kanan ataupun condong ke kiri. Okay, so untuk water, okay, tadi kita mention dia ialah anomalous, so dia akan condong ke kiri. So condong ke kiri tu kita panggil sebagai negative slope. Okay, cari warna merah. Negative slope. Negative slope tu refer kepada solid liquid line. Okay, so dia pergi ke arah kiri. Kiri apa? Left. Left slope. Okay, condong ke arah kiri line tu. So kalau kebanyakan molekul yang lain, dia punya phase diagram akan ke arah kanan. So itu je perbezaan antara water dengan yang lain-lain. Okay, so ada apa-apa nak tanya ni? Untuk phase diagram. Ada dia punya explanation, ada lepas ni. Ada? Tak ada? Tak ada. Okey, tak ada. Kita tengok lagi. So, kalau proses, kalau antara T dengan C. So, T dengan C, sini, line yang membezakan antara solid, liquid dan juga vapor. Ini, line ni. TC line. So, kalau TC line, dia ialah proses apa ni? Liquid kepada gas. Boiling. Evaporation. Boiling. Okay, so kalau gas kepada liquid. Aduh, ini sekolah rendah pun tahu ni. Liquid kepada gas, boiling. Kepada liquid. Apa-apa? Condensation. Condensation. Okay, so kalau dia mention tentang condensation line ataupun boiling line, actually dia refer kepada line yang sama, iaitu line yang separate antara liquid dengan gas. Okay, lagi line TB. Ini TB line. Kalau daripada solid kepada liquid, dia ialah proses Melting. yes, melting. Betul. Okay, Izzuddin, melting. Kemudian kalau reverse, liquid kepada solid. Freezing. Yes, freezing. Betul. Okay, so meaning line ni berkongsi proses. Ada dua, satu freezing, satu lagi melting. So TA antara solid dengan vapor, gas. Solid kepada gas, sublimation. Yes, gas kepada solid, Deposition. yes, deposition. Betul. Yang ini ada dalam chapter solid, proses-proses change antara phase ni. Okey, lagi kalau dia mention, okay, banyak ni boleh cerita ni daripada ni. So kalau dia bagi phase diagram yang kosong, dia minta area ATB, refer kepada phase apa? ATB. Sini. Solid. Yes, solid phase. Kalau BTC, phase Liquid. liquid. ATC, Vapor. vapor. Yes, vapor ataupun gas. Okay, so itu je yang kita boleh discuss untuk syllabus kita dalam phase diagram. So yang lain ni explanation lah. So ini tadi explanation apa tu triple point, apa tu critical point. Okay, then yang tadi ni line tadi represent process, TC line, TB line, TA line, kemudian area, ATB, BTC, ATC. Okay, ini semua faham kan? Yang tadi kita tengok dekat phase diagram tu.
Okay, then explanation untuk phase diagram of water pada below low temperature dan 1 atm. Okay, stable phase ialah solid. Okay, kalau kita refer kepada phase diagram tadi, so ini tengok low temperature 1 atm. Okay, temperature yang rendah, so temperature yang rendah sebelah kiri 1 atm. So 1 atm dekat kawasan sini. Okay, ni 1 atm maksudnya pada 1 atm dan temperature yang rendah dia exist stable state dia, stable phase dia ialah solid. Maksudnya dia dalam bentuk ice kalau untuk water. Okay, then kalau pada 1 atm untuk melting point dekat mana? Kalau 1 atm melting point garis mana? 100. Melting. BT. B dengan T. BT melting kan, solid dengan liquid. Okay, so pada temperature berapa ni kalau dia melt? Ni, nampak tak ni yang garis ni. Yang dotted line ni. So dia actually samakan point dia tu pada dia melting dengan freezing tadi tu. So 0 degree ataupun 273.15 and 1 atm. Okay, lagi inilah sebenarnya yang dia nak cerita ni. Nanti dapat nota ni, nanti tengoklah ya, go through dia. Okay, so yang tadi ni melting point, melting line tadi tu antara TB line 1 atm 0 degree Celsius. Kemudian line yang separate antara solid dengan liquid tadi yang kita kata negative slope tadi tu. So condong ke arah kiri. So line is not vertical. Okay, tak akan ada phase diagram any component yang straight. Dia sama ada condong ke kanan ataupun condong ke kiri. So ingat water condong ke kiri. Okay, so yang ni yang pada 0 degree Celsius and 100 degree Celsius stable phase ni liquid. So ini boleh refer dengan phase diagram tadi tu. Okay, so ini boiling. Temperature-nya daripada phase diagram kita boleh nampak dia 100 degree. So triple point, okay, so semua exist dan pada equilibrium. So nilai untuk triple point of water, so given sini boleh baca daripada phase diagram tadi dan juga nilai untuk critical point. Okay, so ini yang saya nak explain anomalous behavior of water. So tadi kita kata water line untuk TB line tu antara solid dengan liquid, dia slope to the left, negative slope. Okay, so maksudnya kalau melting temperature dia akan decrease bila kita increase pressure. Kejap ya, nak tunjuk. Melting temperature decrease with pressure. Okay, so maksudnya sekarang ni kalau kita ni temperature increase, kalau temperature increase maksudnya daripada kiri ke kanan. Okay, so kiri ke kanan. Okay, apa yang jadi dengan pressure? So kalau kita dekat sini, temperature-nya sini compare dengan temperature dekat sini. Okay, sekejap sini. Ni kalau lukis dekat whiteboard sedap sikit ni. Susah ni. Dengan sini. Okay, kita tengok sepanjang garis ni. So katalah sini temperature dia 0 dekat sini. Jadi sini ialah 0. Ni 0.01. Jadi sini berapa ni? 0.001. Okay, katalah sini 0.001. Temperature-nya less than 1 atm.
Okay, so 0.001, temperature-nya ialah, pressure-nya ialah 0.9 atm. Okay, yang sebelah sini, sebelah kiri ni, temperature negative 0.1. Katalah negative 0.1, pressure-nya higher than 1. Katalah 1.5. Okay, so itulah maksud yang ni untuk negative slope line tadi tu, melting point, melting TB line. Okay, temperature decrease. Okay, temperature decrease ini. Okay, tapi pressure increase. Okay, bila temperature increase, okay, kita compare temperature increase to 0.001, pressure dia drop. Okay, yang lain semuanya proportional kecuali water. Okay, so ini explain tentang kenapa. Okay, kalau daripada phase yang berbeza, contohnya kita ada solid dengan liquid. Kalau air, solid dia akan less than, kurang tumpat berbanding dengan dia punya liquid. Okay, tapi kebanyakan molekul yang lain, dia punya solid akan tenggelam. Okay, tenggelam dalam dia punya liquid, kecuali air je kan. Kalau air, solid dia akan terapung dalam dia punya liquid. So yang ni lah yang dia explain tentang line tadi tu, TB line. Okay, so actually ini pun kita dah belajar dalam chapter chemical bonding yang kita explain tentang hydrogen bond. So water ada 4, boleh form 4 hydrogen bond per molecule. So sini satu, sini satu, sini satu. Ini molekul yang lain, molekul yang lain. Okay, so kesimpulannya satu molekul water dia boleh 4 hydrogen bond. Okay, so bila dia bergabung antara satu sama lain, sekejap ya, dia akan jadi satu bentuk, kita panggil sebagai bentuk hexagon. So di situ kita nampak ada satu kawasan kosong dekat tengah-tengah ni. Nanti refer notes yang sebelum ni. Ada satu kawasan kosong yang tengah-tengah ni disebabkan oleh hydrogen bonding antara each H2O. So kawasan yang kosong ni menyebabkan volume solid ni lebih besar daripada volume liquid. Okey, kenapa solid dengan liquid? Sebab kalau arrangement of solid dia akan rapat kan. Okay, arrangement of liquid dia ada space sikit. Okay, maksudnya yang paling rapat antara satu sama lain ialah water dalam bentuk solid. So disebabkan dia rapat, dia boleh jadi satu spacing tengah-tengah ni. So that's why volume dia lebih besar. Okay, volume lebih besar tu datangnya daripada kawasan yang kosong setelah dia buat hydrogen bonding. Okay, so ada apa-apa nak tanya untuk phase diagram of water? So soalannya selalunya kalau dia minta lukis, dia bagi nilai semua tu lah. Okay, dan dia tak akan cakap dia punya slope tu negatif ke positif, kita kena tahu. Dia negatif slope, kita perlu lukis condong ke kiri. Okay, any question sebelum kita proceed untuk carbon dioxide? Tak ada. Tak ada. Okay. So orang cakap tak ada pun dah okey dah. Okay, thank you Fatihah. So kita tengok carbon dioxide sama je dengan water tadi. Okay, apa bezaan dia apa kalau kita tengok untuk carbon dioxide ni? Slope dia belah kanan. Betul. Kalau kita tengok untuk carbon dioxide dan semua komponen yang lain, TB line ni, solid liquid line, dia akan condong ke kanan. Okay, phase dia sama, solid liquid gas, solid liquid vapor, apa ni yang garis ni solid vapor, liquid vapor, semua sama kecuali yang ni je yang lain. Okay, so yang ini triple point dia akan bagi ni negatif 57 dan juga 5.2 atm. Okay, kalau kita tengok tadi untuk water, 1 atm dia ialah atas daripada triple point dekat sini. Okay, tapi untuk carbon dioxide, 1 atm dia bawah daripada triple point.
Okay, sebab tu kita tak jumpa carbon dioxide dalam phase liquid pada satu ATM. Kita hanya jumpa dia dalam solid ataupun dalam gas. Betul kan? Ada tak jumpa CO2 dalam liquid? Boleh lah, tapi pada higher pressure kan. Okay, so explanation dia akan samalah. Line tu represent proses apa dan juga area. Sama macam water tadi. Okay, so ini explanation phase diagram untuk carbon dioxide. More typical, maksudnya macam biasa-biasalah. Macam semua yang lain, positive slope. Okay, condong ke arah kanan. Okay, so semua solid termasuk juga carbon dioxide denser than its liquid. So dia akan tenggelam dalam dia punya liquid. Okay, sebab carbon dioxide ni tak ada hydrogen bond dan juga kebanyakan molekul yang lain pun tak akan ada hydrogen bond macam water. So semua komponen yang lain, volume dia untuk solid akan less compare dengan liquid. So ini value untuk triple point. Okay, ini yang tadi yang saya mention, disebabkan triple point dia, okay, nilainya tadi 5.2 ATM dan juga negatif 57. Okay, above 1 ATM. Jadi that's why kita tak jumpa dia dalam bentuk liquid. So pada satu ATM, carbon dioxide hanya boleh berlaku proses sublimation, solid kepada gas. Okay, so pernah jumpa kan dry ice ni? Pernah jumpa ke dry ice? Pernah ada. Ha. Pernah. Kalau beli aiskrim apa tu? Kek aiskrim tu nama apa dah? Lupa pula. Nama apa kek aiskrim tu? Baskin Robbins ada. Baskin gulung Robbins tu. Nanti dia bagi dry ice tu kan? Itulah anak saya sukalah main dry ice tu. Okay. So yang ini comparison antara phase diagram water. Okay, conclusion dah kita ni. Water dan juga carbon dioxide. So kalau lukis kita sketch je. Okay, yang penting garis ni. Solid dengan liquid. Untuk water condong ke kiri. Untuk carbon dioxide condong ke kanan. Okay, kalau dia tak bagi nilai, kita just sketch dan kita pentingkan tengok garis tu. Kalau dia bagi nilai, kena plot lah ikut value tu. So ini ialah pressure versus temperature. Line ni tak payah kena dekat origin ya. Dia macam tergantung je, hanging macam ni je. Ini terpanjang pula ni. Okay, so ini tadi anomalous behavior of water. Kenapa dia negative slope. Okay. Okay, so ini kita ada point yang penting ni. Pressurized isobaric, isobar. So isobar, iso tu maksudnya sama, constant. Okay, bar ni refer kepada pressure. So kita panggil dia sebagai keadaan yang pressure-nya sama, constant pressure. So dalam kita punya phase diagram, kita ada pressure dan juga temperature. Jadi kalau pressure constant, yang berubah hanyalah temperature. So constant pressure, yang pressure boleh berubah-ubah. So ini dalam engineering lah. So dalam thermodynamic, so dia akan refer item keyword ni. Okay, term ni isobar kepada constant pressure. So kalau kita ada constant pressure, kita ada juga constant temperature. Okay, termnya ialah isothermal. So iso tu maksud sama, thermal refer kepada temperature. So perbezaan pressure tapi temperature tu sama. So itu nanti kita tengok daripada phase diagram. Okay, so habis dah content untuk phase diagram. So kita cuba untuk exercise. Okay, untuk exercise 1, okay, change in phase respect to temperature and pressure. So kita ada phase diagram of water. So ini ada water. So sebenarnya kalau dia tak bagi tahu water, kita tahu sebab kita nampak garis ni dia condong ke kiri. Okay, kita ada X, Z dengan Y. So dia tak mention phase. Okay, dia minta kita label. Apa phase untuk X? Solid. Okay, Solid. 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 Untuk Z? Liquid. Liquid. Y? Vapor. Gas. Vapor. Okay, vapor boleh, gas pun boleh. Okay, jangan gaduh-gaduh. Boleh dua-dua.
Okey, lagi soalannya apa yang berlaku pada phase. Okey, apa yang berlaku pada phase kalau kita, ini soalan dia. Apa yang berlaku pada phase kalau kita increase temperature, so temperature increase pada constant pressure. Constant pressure. Ini ISO apa ni? Isothermal. Isobaric. Isobaric. Okey, isobaric sebab dia ialah constant pressure. Temperature tu boleh berubah-ubah. Okey, sekarang kita tengok pada point 1, point 1 dekat sini. Okey, kita mula dekat sini. So dia nak tinggikan temperature. So kalau tinggikan temperature, kita gerak ke kiri ke gerak ke kanan? Ke Kanan. kiri ke kanan? Kanan. Okey, Kanan. ke kanan. Kalau apa ni, perempuan ni susah ni nak beza kiri kanan ni. Lagi-lagi tengah bawa kereta kan. Okey, ke kanan. So kalau ke kanan, apa phase change dia daripada point 1? Start daripada solid. Okey, kemudian dekat sini, atas garis sini, Melting. phase. Solid liquid. Yes, solid and liquid. Kemudian masuk dekat kawasan Z, dia jadi Liquid. liquid. Betul. Lepas tu bila dia atas garis ni, Liquid and gas. yes, liquid and gas. Masuk dekat dalam area Y, dia jadi gas. Okey. So kita tulis macam tu je untuk soalan ni. So solid, koma, kemudian solid, liquid, gas. Okay, last sekali ialah gas ataupun vapor. Okay, dapat idea dah? Okay, jawab soalan yang kedua. Lowering the temperature at constant pressure. Ini pun sama, isobar. Okay, tapi sekarang ni lowering the temperature. Rendahkan temperature. So kita tengok pada point 2. So kalau point 2, kita nak gerak pergi mana ni? Lowering the temperature. Kiri. Kiri. So kiri, lelaki je jawab kan? Okay, kiri. So apa perubahan phase dia? Dari Gas. gas, lepas tu Gas solid. okay, gas solid. Solid. Okay, belajar susah-susah ini je yang ditanya kan? Okay, yang itulah jawapan dia. So the gas, lepas tu gas solid. Okay, last one. Lowering the pressure at constant temperature. So constant temperature namanya Thermal. isothermal. Okay, start daripada point 3. So point 3 kat sini. Okay. Lowering the pressure. Nak gerak pergi mana ni? Ke bawah. Bawah. Ke bawah. Semangat Saifuddin. Okay, ke bawah. Betul. Okay, jadi apa phase change dia? Liquid. Liquid. Lepas tu Liquid gas. Liquid gas. jadi kat sini campuran liquid dengan gas. Last sekali Gas. gas. Okay, so pentingnya kita tahu nak gerak pergi mana. Nak gerak kiri ke kanan ke atas ke bawah. So tengok apa yang kehendak soalan tu lah. So ini liquid gas, dah sekali gas. Okay, kadang-kadang dia tak cakap ni constant temperature. Mungkin dia gantikan dengan perkataan isothermal. Lowering the pressure isothermally. Maksudnya kita tahu pada constant temperature. Ataupun lowering the temperature isobarically. Okay, macam tu. So yang tu kita kena faham lah. So yang kita gerak hanya temperature. Yang ni kita gerak pressure. Okay, ini jawapan dia.
Okay, soalannya. Ada satu komponen yang misteri namanya komponen X. Okay, komponen X ni kita nampak garis solid liquid dia, positive slope. Okay, mula-mula kalau dapat phase diagram, tengok ni dulu garis ni. Soalannya, what is the critical temperature of compound X? Okay, dekat mana critical temperature? Ataupun dalam perkataan lain ditanya tentang critical apa namanya? Apa? Betul-betul. Critical point. Critical point. So critical point tu maksudnya point yang paling tinggi antara liquid dan juga gas. Dekat mana point tu? Alamak, tak boleh 700 tunjukkan. ke 800. Betul, kat sini. Kat sini, so kita tengok. Macam tu. Lebih kurang 700, lebihlah 770 degree Celsius. Okay, kalau dalam soalan nanti buat macam itulah dotted line tu. Okay, exercise 3, compound X yang sama tadi. Okay, soalannya, kalau ada satu botol compound X pada pressure 45 atm. Okay, 45 atm kat mana? Sini. Lebih kurang sini, 45 atm. Okay, dan temperaturenya 145 kat sini. Okay, what will happen if I raise the temperature to 400 degree? Okay, so maksudnya kita bermula dekat sini. Kita nak gerak pergi mana ni? Raise Kanan. kanan sampai 400 sini kan? 400 kat sini. Okay, so apalah perubahan phase tu? Solid. Gas. Solid bertukar menjadi gas. Solid gas. Okay, soalan ni tak tanya phase change. Soalannya ditanya what will happen. So kita akan cakap tentang proses. So compound X will solid pergi gas, apa nama proses tu? Sublimation. Betul, sublimation. So compound X will sublime. Okay, so it will sublime. Okay, exercise 4. Compound yang sama. Soalannya, why can't compound X boil at 200 degree? So kita tengok 200 degree dekat mana? So sini. So kalau boiling, maksudnya proses daripada apa kepada apa? Phase change dia? Liquid to gas. Liquid kepada gas. Liquid change to gas. So kalau 200 degree dekat sini. Jadi kenapa dia tak boleh boil pada 200 degree? Sebab pada temperature 200 degree ada tak liquid? Tak ada. Tak ada. Jadi compound X does not form liquid at 200 degree Celsius. So dia hanya start ada proses boiling pada sini. Okay, above 300 something, 350 ke macam tu. Okay, baru dia boleh berlaku proses boiling. Okay, last one, exercise 5. Okay, explain point U and V, kemudian state phase exists at point Q dengan R. Okay, apa point U? Nama dia. Critical point. Okay, yes, critical point. So pada critical point, okay, gas cannot be condensed to liquid. Okay, then point V. Ni point V, namanya? Triple point. Yeah. Yes, triple point. So apa definition triple point?
solid, liquid and gas exist in equilibrium. Okay, so itu untuk triple point. Okay, lagi state the phase exist untuk Q dengan R. Ini Q. Okay, kalau Q apa phase exist? Q ni atas line ni. Solid liquid. Solid and liquid. Liquid. Okay, mixture antara solid dengan liquid. Last one R. Liquid. Liquid. Okay, so itu je untuk phase diagram. Okay, so nanti untuk ni dah habis ni. Ada jawapan juga ni, nanti tengoklah. Okay, so untuk soalan modul nanti go through dulu soalan tu. Lebih kurang sama je soalan ni. Dia tanya phase change. Okay, yang susah-susah sikit yang dia nak explanation lah yang bawah-bawah ni. Okay, describe physical properties at point P. Okay, phase change. Lebih kurang macam tadi. Okay, cuba jawab soalan ni. Nanti saya buat recording untuk explanation soalan ni. Okay, nanti boleh refer. Okay, so itu je daripada saya. Ada apa-apa soalan sebelum kita stop?